بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الفندلي الإندونيسي ومشايخنا أجمعين، ووالدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pada pengajian kita ini, yaitu pada surat yang ke-7 dan firman-Nya Allah Taala. Betul? Kan? Yang perengan yang kedua tu, kan? Dan firman-Nya Allah Taala, kata pengarang rahimahullah taala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan firman-Nya Allah Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Shadaqallahul azim. Surah Ghafir ayat yang ke-19. Apa maknanya? Artinya, mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia, yakni Allah, mengetahui ia, yakni Allah Ta'ala, akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Ni ayat Al-Quran seterusnya Allah Ta'ala pengarang kita bawa dalam kitab ini sebagai peringatan untuk kita menjaga mata. Kita masih lagi pada tajuk menjaga mata. Yakni dalam surah Ghafir Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui khianatnya mata kita. Maknanya mata kita mencuri-curi pandang benda-benda yang haram dan sebagainya, kan? Mencuri-curi pandang pun Allah Ta'ala tahu. Ini kan pula kalau dipandangnya betul-betul lagi lah dia tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati dengan pandangan tersebut. Bila kita memandang benda yang haram tadi, ada sebahagiannya dia memandang itu dengan nafsu. Maka Allah Ta'ala tahu nafsu tersebut, dengan dia punya syahwat lah, dan nafsu syahwat Allah Ta'ala tahu. Wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan dalam hati. Dan Allah Ta'ala juga mengetahui apa sahaja yang kita simpan di dalam hati itu, baik berupa niat yang untuk melakukan kebaikan ataupun niat untuk melakukan kejahatan. Cita-cita di situ maksudnya azab ataupun niat lah, maksud itu niat. Maknanya apa yang kita nak buat selepas ni, perancangan-perancangan. Walaupun benda itu disembunyikan dalam hati, masih Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, walaupun orang lain tak tahu. Sebab itu kita kena berhati-hati.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihamin iblis, faman tarakaha azaqahu Allah ta'ala ta'ama ibadatin tasubbuhu. Artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Itu maksudnya. Maka barang siapa yang meninggalkan dia, mana ditinggalkan pandangan yang macam ni, kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala, nescaya memperasakan dia, mana Allah Taala beri balasan kepada dia untuk merasai, nescaya memperasakan dia oleh Allah Taala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia, akan dia menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu taala. Baik. Hadis ni bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan dia bila kita memandang kepada tubuh badan orang perempuan yang haram dipandang. Yang haram dipandang Yang haram dipandang ni kita dah bahas minggu lepas, iaitu yang ajnabi. Yang ajnabi tanpa sesuatu sebab yang darurat. Sebagai contoh, kalau kata doktor memandang kepada pesakit, boleh ke tidak? Bolehlah, sekadar kawasan yang sepatutnya sahaja, bukan kawasan tak sepatutnya. Ataupun polis, tak ada polis perempuan, polis lelaki saja, penjenayah tu perempuan, kan? Dia nak cek sebagai badan yang kalau kata ada simpan senjata ke dadah ke apa-apa, sekadar itu sahaja, tak boleh lebih daripada tu. Kalau dia buat melebihi daripada tu, contoh sakitnya di perut tapi suruhnya buka seluruh baju, itu masalah. Itu problem. Dan berlaku dalam masyarakat kita ni yang perangai disebut sebagai tok bomoh penipu. Tok bomoh penipu. Kalau dulu-dulu ada di satu kawasan, kami tak sebut dah, bukan kata di sebelah sini, tapi di Malaysia kita disebut umum sajalah. Bila lelaki bini itu tadi berkahwin, bila dia tidak ada dapat anak, dalam satu tempoh masa yang lama berkahwin 5 tahun, 10 tahun, tapi tak dapat pun anak sebagainya, maka ada recommendation. Ini masalahnya ni, orang penghasut buat benda jahat ni. Pergi ke arah bomoh simpulan-simpulan. Lepas tu bolehnya beranak. Rupanya anak tu bukannya anak suami tu, anak pada bomoh. Faham tak maksudnya? Bila dia buat rawatan, dipukaunya orang tu, yang laki-laki pun jadi macam bodoh-bodohan. Nampak barang tu berlaku, tapi dia tidak dapat nak buat apa-apa. Yang si isteri pula reda sahaja, dirinya diperlakukan, mana disetubuhi oleh tok bomoh tu tadi. Berlaku benda tu. Ada berlaku benda tu. Di sebelah Nusantara Melayu kita ni banyak berlaku masalah begitu. Maka apa berlaku? Ni Nabi SAW dia buat, baginda Nabi buat perumpamaan. Memandang kepada yang haram itu, dia merupakan seumpama macam anak panah beracun daripada anak panah iblis. Maksud dia apa? Memang cepat membinasakan. Membinasakan apa? Membinasakan hati kita, keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi jatuh martabat kita. Keimanan kita tadi tambah pula pada musim bulan puasa ni, kita jadi tinggi lah, semakin tinggi. Sebabnya bila kita berpuasa ni, kita kekang, kita tahan nafsu tu, tahan. Tapi masih juga kita buat lagi pandang benda yang tak bagus. Itu masalah. Habislah kita punya pahala puasa tadi. Habis pahala puasa tu tadi. Itu dimaksud Nabi sebut sini sahmun masmumun min sihamin iblis, merupakan anak panah
yang beracun daripada segala anak panah iblis. Maksudnya pada sangat segera membinasakan. Membinasakan apa tu? Membinasakan ketakwaan pada diri kita tu. Maka barang siapa meninggalkan dia, maksudnya dia mengelak daripada memandang benda yang haram ni tadi, kerana apa dia tinggalkan tu? Kerana dia takut pada Allah Ta'ala. Dia tahu mata tu amanah daripada Allah Ta'ala. Nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Siapa nak dapat kelazat dalam dia beribadah, tak kisahlah lazat dalam puasa, rasa syok kan dalam dia nak berpuasa, rasa khusyuk dalam bersolat, rasa mudah dalam nak buat amal ibadah. Cara dia apa? Pertamanya jaga mata daripada pandang benda yang haram. Nanti akan dapatlah kelazatan, kesedapan dalam beribadah tersebut. Tapi kalau kita tidak menjaga, maka dia akan membawa kepada apa? Kita rasa ibadah itu secara satu paksaan. Buat itu kerana terpaksa. Bila azan saja, masuk sudah puasa, masuk sudah waktu. Dia rasa macam tu. Dia rasa benda tu penyiasaan bagi diri dia. Sekarang dah bikin panjang bah isyak tu kan? Sahur sekarang boleh buat lagi solat isyak. Ada tak jadi kan? Itu maksudnya orang tak dapat kelazatan ibadah lagi tu. Sebab kalau orang yang dapat kelazatan ibadah, dia akan rasa tak tenang bila dia, selagi dia tak buat ibadah tersebut. Itu salah satulah. Jiwa dia tu tak tenteram. Segala benda yang dia buat semua tak menjadi, selagi mana dia tidak menunaikan ibadah tersebut. Contoh kita ambil contoh solat lah. Contoh kita ambil senang sekali solat kan. Bila masuk saja waktu, kalau jadi seorang yang suka bertangguh-tangguh dan sebagainya ni, dia kan, kalau orang yang dia biasa solat awal, tapi hari itu terpaksa tangguh dan sebagainya sekejap lah sebab ada urusan samping macam lah, maka dia akan rasa tak selesa tu, pisah. Dia rasa itu tanda orang tu sudah dapat kelazatan, kemanisan ibadah tu dia panggil. Tapi kalau dia rasa awal ke akhir ke sama saja bahasa, itu problem. Itu masih problem lagi dalam jiwa dia tu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim. Al-Hakim ni salah seorang ulama hadis, ulama dalam bidang hadis. Dia zaman yang selepas daripada Imam Bukhari, Imam Muslim. Selepas daripada tu, kitab Imam Hakim ni yang terkenal nama dia kitab Al-Mustadrak. Boleh mungkin kita catat sikit kan, pengenalan Imam Hakim ni. Kitab yang terkenal Imam Hakim ni antara dia iaitu kitab Al-Mustadrak. Mustadrak, tulislah bahasa Melayu macam mana pun penting bunyi dia Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim ni ditulis kitab Mustadrak tu, kitab hadis Al-Mustadrak ni, Sunan Al-Mustadrak ni, dia tulis menggunakan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikutip hadis-hadis yang tak ditulis dalam Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu, yang tak ditulis, yang tak disimpan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab mereka. Tapi hadis tu menepati syarat mereka, tapi tak masuk dalam kitab tu. Jadi Imam Hakim dikutip, ditulis balik. Faham tak ni? Maksudnya kitab Al-Mustadrak ni ialah kitab yang dia mengutip hadis-hadis yang tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Sedangkan hadis tersebut kalau ikut syarat Imam Bukhari, ikut syarat Imam Muslim, sepatutnya boleh masuk dalam kitab Imam Bukhari, Muslim, tapi tak dimasukkan. Jadi Imam Hakim dia kutip, dimasukkan. Itu tu kitab Al-Mustadrak. Tapi ada juga beberapa hadis dekat dalam kitab Al-Mustadrak ni yang dinilai oleh para ulama dhaif. Ada sebahagiannya pun mungkar, maudhu', mana hadis palsu. Tapi bukanlah keseluruhan hadis dalam kitab tu semua kita kena tolak. Itu dalam disiplin ilmu hadis ni panjanglah kalau kita nak ceritakan. Mungkin satu ketika nanti kita selesai berkenaan dengan pengajaran dhaif, kita buka apa ni. Sebab zaman sekarang ramai orang bertanya dalil dia dalil kan. Bagi tadi kami bahas dekat Masjid Sungai Budaun, ramai tanya dalil. Ustaz, solat tarawih 20 rakaat apa dalil? Sudah. Kami pun jawab balik.
Kalaulah kami bagi dalil, kita buat taruh dulu. Faham tak? Dia orang yang jenis tanya dalil di zaman kita ni lah. Zaman kita ni, orang yang jenis tanya dalil di zaman kita sekarang ni, sebenarnya mereka ni bukan memerlukan dalil. Mereka memerlukan hidayah Allah Ta'ala. Mereka perlukan petunjuk. Sebab kalau dibentangkan beribu-ribu dalil depan mereka sekalipun, kalau hati mereka tu sudah ditutup daripada nak menerima, tetap akan mau terima. Tetap akan mau terima. Dia akan kata, dia pusing, dia putar balik. Dia kata hadis yang kita bawa ni tak sahih, kita buat bukti hadis ni sahih, hadis ni tak boleh amal di sini. Dia pusing cerita. Senang cerita dia, kita tanya balik, kalau aku bagi kau dalil sekalipun, kau amal tak? Kalau tak amal, tak payah tanyalah dalil. Takut-takut nanti jadi kufur pula sebab menolak dalil tu. Itu masalah. Sebab kadang-kadang dalil yang diberi oleh para ulama lah, kami sebutkan saja, nakalkan saja. Kadang-kadang dalil dalam satu-satu bab ayat Al-Quran sendiri. Kalau dia tolak ayat Al-Quran, walaupun sebut tahu apa berlaku, jadi kafir. Boleh jadi kafir, boleh terkeluar daripada Islam kerana dia menafikan, dia menolak ayat Al-Quran. Tu kita tak mau sampai tahap jadi macam tu. Sila ambil kursi itu. Ada lagi tak? Baik. Jadi dia bukan yang memerlukan kepada dalil. Dia sebenarnya memerlukan kepada hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia kena buka pintu hati dia. Dan perumpamaan hidayah Allah Ta'ala ini ialah seperti mana tetamu depan pintu. Hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala ni sama macam tetamu. Kan tetamu datang ke rumah kita kan, dia dah sampai sudah depan pintu, dia katuknya sudah pintu tu, Assalamualaikum, dia berinya salam. Kalau kita tak buka pintu, tak bagi dia masuk tak? Hidayah Allah Ta'ala begitu. Dia sudah datang depan kita ni, macam-macam cara hidayah Allah Ta'ala tu sampai. Petunjuk ataupun peringatan daripada Allah Ta'ala tu sampai depan mata kita, berlaku depan kita betul-betul. Tapi kalau orang tu tak buka hati dia untuk nak memahami, sampai kiamat pun dia tak akan dapat. Sampai kiamat pun tak akan dapat. Walau datang Nabi depan dia pun, kalau dia tak buka hati dia untuk nak menerima, untuk nak meyakini apa yang Nabi itu sebut, maka habislah. Seperti mana berlaku kepada Abu Jahal. Hari-hari Abu Jahal ni, perangai Abu Jahal ni, dia ada satu perangai dia. Setiap pagi dia akan pergi jumpa rumah Nabi. Dia pergi rumah Nabi dulu. Tu perangai Abu Jahal. Hari-hari dia akan pergi jumpa Nabi, tapi tetap dia tak beriman. Bayangkan tu, selama 13 tahun Nabi duduk dekat Mekah tu, hari-hari, hampir setiap hari dia akan jumpa dengan Nabi dulu. Perangai dia. Dan Abu Jahal, Abu Lahab ni ada dalam satu riwayat menceritakan bahawa apa, mereka ni, salah satu kenapa mereka suka pergi rumah Nabi pagi-pagi, sebab pada ketika tu Nabi baca Quran, mereka nak dengar baca Quran tu. Walaupun mereka dengar baca Quran, beriman tak mereka? Tetap tak beriman. Sebab apa? Mereka dalam hati ni, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ni ada penyakit, ada virus yang lebih teruk lagi daripada corona. Lebih teruk lagi daripada corona. Itu apa? Virus kesyirikan. Virus yang mengaku bahawa diri mereka ni lebih hebat daripada orang lain. Itu masalah. Mereka mengaku bahawa mereka ni lebih hebat. Fir'aun, bukannya orang lain. Nabi Musa tu anak angkat dia, betul ke tidak? Ada satu riwayat mengatakan Fir'aun yang jaga Nabi Musa ketika Nabi Musa kecil tu, Fir'aun tu sudah mati. Bila Nabi Musa kan ada peristiwa yang Nabi Musa dia tumbuk bangsa Kipti tu. Dia sebenarnya bukannya tu, tak sengaja tumbuk sebenarnya. Bergaduh antara seorang Bani Israel, buat Nabi Musa lah, keluarga, maksudnya suku Nabi Musa, dengan suku Kipti. Kipti ni suku Fir'aun. Bergaduh, jadi Nabi Musa nak meleraikan. Bila dalam melerai tu macam mana? Allah Ta'ala alam,
Allah Ta'ala lebih mengetahui keadaan dia. Tapi dalam peristiwa tu Nabi Musa tumbuk muka orang Kipti itu tadi mati. Buat Nabi Musa, kita tumbuk tak susi mati, silap-silap tak ada efek pun, kerana macam tu saya lagi orang tu. Tapi Nabi Musa sekali dia tumbuk mati orang tu. Akhirnya pada ketika itu Nabi Musa dia lari daripada bumi Mesir, pergi menuju ke Madian. Nak mengelak, bukan mengelak daripada dihukum sebagainya tu, kerana tak mau jadi benda tu lebih berlanjutan panjang. Jadi diperintahkan untuk pergi ke bumi Madian. Madian ni tempat ada seorang Nabi namanya Nabi Syuaib. Itu yang Nabi Musa jumpa dengan dua orang pengembala perempuan tu. Yang pengembala perempuan tu anak Nabi Syuaib. Ingat tak peristiwa tu? Yang Nabi Musa ambil air bagi tolong bagi minum sebagainya tu pada kambing-kambing yang mereka pelihara tu. Akhirnya Nabi Musa kahwin dengan salah seorang daripada dua orang tu tadi kan. Itu dalam peristiwa mengatakan bahawa yang dia jumpa tu anak kepada Nabi Syuaib. Jadi selepas daripada tu kan berkahwin dengan dengan anak Nabi Syuaib lah. Selepas peristiwa tu Nabi Musa diarahkan oleh Allah Ta'ala balik semula ke Mesir. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pulanglah engkau balik semula ke Mesir, pergi jumpa dengan Fir'aun tu, sesungguhnya dia telah jadi tagha. Tagha maknanya melampaui batas. Tahu dah dia dah melampaui batas. Sebabnya Fir'aun dia dah mengaku dia jadi Tuhan. Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan tu bukan Fir'aun yang jaga Nabi Musa masa dia Nabi, itu sudah mati. Ditukar dengan Fir'aun baru. Yang mengatakan Fir'aun yang baru ni anak kepada Fir'aun yang jaga Nabi Musa tu. Senang faham, kita nak faham. Tak kisahlah sama ada dia Fir'aun yang jaga Nabi Musa masa Nabi Musa Nabi sampai dia besar. Jadinya Fir'aun lawan dengan bapa angkat dia. Betul ke tidak? Ataupun kalau kata bapa angkat dia tu yang Fir'aun asal yang jaga dia tu sudah mati, diganti dengan Fir'aun yang baru merupakan anak kepada Fir'aun yang ini tadi. Jadi Nabi Musa dengan anak dengan Fir'aun yang baru ni ialah saudara angkat. Betul ke tidak? Maksudnya masih lagi ada hubungan dalam rumah tu tadi. Betul? Tapi sedangkan begitu, dapat tak hidayah pada dia? Sebab dia tak nak buka hati dia. Itu yang kita kena berhati-hati. Jagalah perkara tersebut. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi lah. Huzaifah ni ramai. Nanti kita kena cek balik hadis ni Huzaifah yang mana satu. Huzaifah dalam peristiwa dalam sahabat-sahabat Nabi ni, Huzaifah ni ada ramai. Ramai sahabat Nabi nama Huzaifah. Baik. Dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Dan hadis ni sanad dia sahih. Hadis ni tadi. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis yang lain pula. Dalam hadis yang lain pula, likulli ibni adama hazzuhu min az-zina wal 'ainani tazniyani وزينهما النظر واليدان تزنيان وزينهما البطش والرجلان تزنيان وزينهما المشي والفم يزني وزناه التقبيل والقلب يهم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagian-bahagiannya daripada zina. Maksudnya anggota-anggota badan kita ni ada bahagian-bahagian yang boleh jadi zina. Jadi zina. Maksudnya melakukan benda yang haram ni lah, yang bukan berhak. Maksud zina ni apa? Dia melakukan benda yang bukan hak dia, melakukan perkara yang haram. Itu. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Zina mata ni apa? Mata ni pun punca boleh berlakunya kepada zina. Maksudnya mata ni pun boleh melakukan benda yang haram.
Apa dia zina mata ni tadi? Memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Maknanya memandang kepada perkara yang haram. Itu zina di sudut mata. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Dan tangan pun boleh jadi punca kepada berlakunya berzina. Dan zina keduanya iaitu menampar akan yang dilarang menamparnya. Tangan ni dia jadi salah, jadi zina. Maksudnya tangan ni jadi anggota kita melakukan dosa, iaitu apabila kita menampar benda yang tidak boleh ditampar. Maksud kat situ, maksudnya apa? Mengambil benda yang bukan hak kita. Menyentuh benda yang bukan hak kita. Dan yang haram lah. Itu maksudnya tu. Kita jumlah sini menampar. Ini bahasa lama lah ni. Bahasa kita lama, kita kuning dia panggil. Maksud kat situ menyentuh, mengambil benda yang bukan hak kita. Dan kedua kaki itu berzina keduanya. Dan zina keduanya berjalan ke tempat yang haram berjalan kepadanya. Kaki ni pun boleh melakukan zina. Maksudnya melakukan dosa, berpunca daripada kaki ni. Apa cara dia? Iaitu berjalan menuju kepada perkara yang haram. Jalan pergi tempat yang haram. Jalan tempat yang haram. Sebagai contoh, wal-iyazubillah, dia berjalan pergi ke park, pergi ke kasino, pergi ke rumah pelacuran dan sebagainya. Spot toto. Ni kan. Walaupun bulan puasa, tapi spot toto tak tutup. Bazar Ramadan buka pukul 2, spot toto buka pukul 8. Masalah. Pagi tikam nombor ekor, tengah hari dapat dulu rezeki, petang di bazar Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Berlaku tak dilakukan kita ni? Berlaku. Sampai ada pula yang beritahu tu, ini pun jalan rezeki pada Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang tak boleh beza. Dia tak boleh beza yang namanya halal dengan namanya haram. Ini masalah. Ini masalah. Yang memandah tu bukan orang biasa, tuan-tuan. Beliau sudah umur 60 lebih. Pergi ke mana-mana pakainya baju Melayu, atas mana? Belakang. Astagfirullah. Ini kita perlu berhati-hati tentang perkara tersebut. Ini tadi. Jadi kaki pun boleh melakukan zina, yang mana dosa. Berjalan pergi ke tempat yang haram. Jalan pergi ke tempat yang haram. Berjalan untuk pergi buat maksiat. Musafir tapi pergi buat maksiat. Contohnya apa? Sanggup dia pergi melancong sampai ke Amerika, Las Vegas. Tujuan dia apa? Untuk masuk kasino. La ilaha illallah. Sanggup pula tu daripada Labuan terbang pergi ke Genting, pergi ke KL, naik lagi Grab sebagainya, pergi ke Genting. Tu apa? Pergi main kasino. Dalam perjalanan tu jamak pula tu lah. La ilaha illallah. Musafir yang haram tak boleh jamak. Qasar solat pun tak boleh. Sebab musafir itu haram. Ya. Kalau macam musafir tu dia bukan urusan agama, tapi macam contohlah bukan macam event maraton ke basikal. Boleh, itu harus. Itu boleh Benda yang harus tak jadi masalah. Bila perkara tu harus, benda yang kita nak pergi tempat tu benda yang harus, bukan salah pergi merancung pergi Eropah sebagainya, tak salah. Pergilah jalan atas hukum Allah Ta'ala suruh. Tapi bukan tujuan kita pergi situ untuk pergi buat maksiat. Tu. Macam contoh tujuan kita pergi sampai contoh pergi Semenanjung kan, untuk apa? Masuk pertandingan maraton, triathlon ke, kan? Tak kisahlah. Mana kita masuk larian, masuk lari, masuk bersikal sebagainya, kan? Dengan syarat pertandingan tu tadi tidak ada unsur judi. Itu nak faham pula. Tidak ada unsur beat ni. Itu judi ya. Permainan pertandingan dia jadi judi macam mana? Dia panggil qimar. Bahasa dia panggil qimar. Ini judi taruh nasib. Okey. Setiap peserta bagi duit. Duit tu dikumpulkan. Siapa menang dia dapat. Itu judi. Itu judi. Tapi kalau dia yuran penyertaan, tapi hadiah dia tu bukan daripada duit yuran penyertaan, hadiah tu sudah ada sponsor lain, itu boleh. Boleh faham ya?
Yuran penyertaan itu digunakan untuk apa? Dibeli makanan dan sebagainya untuk peserta tu balik semula. Itu tak apa. Itu boleh. Itu kita nak kena tahu tu. Dalam bab permainan pertandingan. Jadi siapa yang nak kelola pertandingan-pertandingan, tak kisah pertandingan mewarna kanak-kanak pun boleh berlaku judi ya. Judi ni macam mana? Apabila duit yuran peserta tu kita kumpulkan dan kita beli hadiah dengan duit yuran tu balik. Itu dia jadi judi. Itu kita kena hati-hati. Sila Ustaz. Ustaz, ini berlaku di Sabah lah. Kita tahu pertandingan memancing. Ngaji. Mancing. Hadiahnya sebiji kereta. Okey. Dengan duit itu silap dalam 67. Tak kisahlah hadiah macam mana. Tapi peserta wajib bagi bayar yuran 100. Okey. Tapi daripada duit itu dia dapat setengah juta. Okey. Tapi Sebab penyertaan ramai lah tu. Tapi dengan duit itulah hadiahnya. Itu tak boleh, itu jadi haram. Tapi dia ramai ni banyak berlaku di Sabah. Sebab tu kena kita buat dakwah untuk supaya mereka faham. Dan kalau bagusnya koordinator program tu dia kena duduk dulu dengan mufti. Tu betul. Ini dah buat pertandingan, nak buat program dan sebagainya kan. Mana nak rujuk hukum, ikut bahasa suka hati dia lah. Itu haram. Sepatutnya. Jadi kita kerja agama kita ni bukan sekadar kerja kita ngaji kitab je sebenarnya. Kerja kita kena lebih daripada tu. Kita kena bagi faham kepada para masyarakat, terutama yang ingin jadi orang kaya ni. Ya? Asal ada bola sepak je siap. Ya? Itu judi begitu. Yang tak jadi judi jika pertandingan tu memang dah ada sponsor. Ada plus, tak kisah nama syarikat dia sponsor. Dia dah sponsor hadiah. Mana hadiah itu memang sudah ada disediakan. Cuma yuran penyertaan itu sebagai komitmen daripada peserta. Dan akan pulang balik kepada peserta menjaga kebajikan mereka. Yuran penyertaan itu untuk mereka sewa tempat penginapan ke, hostel kan, contoh. Ataupun apa-apa kebajikan dia punya insurans, contoh berlaku kemalangan, dan jadi duit tu nanti akan dibagi macam-macam lah. Itu tak apa. Itu boleh. Tanggung kos rawatan perubatan ke contoh kan. Itu tak apa. Yang tak bolehnya jika tujuan pertandingan apa dia? Nak dapat hadiah, nak cari pemenang, betul ke tidak? Tetapi nak cari pemenang ni dengan guna taruhan. Menaruh sebenarnya tu. Taruh tu panggil kimar bersyarat. Sebenarnya kita panggil taruhan. Dia bayar duit, dia bagi duit tu dikumpulkan untuk beli hadiah. Di siapa menang dia dapat benda tu. Itu taruhan, itu judi. Itu judi. Jangan kita terlibat ya. Kalau ada sebagainya kita kena bagi nasihat. Bagi nasihat. Itu judi. Sama aja macam orang beli nombor ekor. Betul tidak? Taswir masalah tu hampir bukan sama. Dia beli nombor ekor, dia beli tiket. Betul ke tidak? Nombor ni tadi akan dimasukkan dekat dalam satu box besar tu. Sekarang ni tak adalah pakai box pakai undi macam yang di goncang-goncang tu. Nombor 66, tak ada lagi yang tu. Okey? Dia pakai yang online punya sistem lah. Betul ke tidak? Dia guna apa ni? Formula probability tu. Ni lebih tahu lah tu kan. Yang pakai matematik punya tu. Dia pakai formula begitu, tapi dia setting dengan komputer. Sama aja. Sama. Dia beli itu kena duit kan. Satu tiket tu ada yang harga RM10, ada 20, 30, ada yang mahal lagi sampai 100, 100. Satu tiket nombor tu. Itu bid tu. Dia taruh tu. Dia menaruh. Kena nombor, dapat hadiah sekian. Itu judi. Itu diharamkan dalam Islam kita. Sebabnya dia tak boleh buat ke mana orang benda tu. Satu, yang keduanya rezeki dia dapat tu tak berkat langsung. Tak berkat langsung. Tak berkat. Jadi janganlah kita adapun cabutan bertuah, dia beza dari situ Cabutan bertuah pun boleh jadi judi sebenarnya, sekiranya dia gunakan konsep tadi. Peserta bagi duit, daripada duit tu bagi hadiah untuk cabutan bertuah. Itu haram, itu judi. Tapi mana-mana badan kebajikan Petronah dan sebagainya, contoh ataupun macam kami pun badan kebajikan Mawib kan, perkhidmat Mawib ataupun perkhidmat guru dan sebagainya kan, kebajikan guru contoh. Bila dia buat
majlis makan malam, dinner ke apa-apa, perjumpaan gathering dia lah, gathering persatuan ni tadi kan, mesyuarat agung ke JM ke, ada cabutan bertuah. Kena tanya, duit cabutan bertuah tu daripada duit mana? Kalau duit daripada memang kita punya persatuan yang memang sponsor, bukan duit yang bayaran yuran untuk masuk program tu, tetapi daripada duit memang yuran keahlian sebelum nikah kan, macam tu, maknanya duit tahunan ke ataupun ada sumbangan sponsor sebagainya, itu boleh, tak jadi masalah. Jadi cabutan bertuah itu memang hadiah itu telah disediakan, duit dia memang sudah ada, itu harus, itu tak ada masalah. Dia faham Jadi boleh bezakan tak antara dipanggil bertaruh dengan cabutan bertuah. Tapi ingat, ramai menggunakan nama cabutan bertuah, tapi sebalik daripada itu dia berselindung dengan nama sebenarnya. Sebenar hakikat benda itu ialah menaruh taruhan. Ini judi. Itu kita kena hati-hati dalam masyarakat kita. Jangan keranakan nama cabutan bertuah, semua boleh jadi halal. Tak boleh. Nama tidak menghalalkan benda. Kalau babi itu ditukar nama swine, tetap dia babi. Tahu ke tidak? Ham contoh kan, wah nama macam handsome je bunyi dia kan. Tapi babi juga, tetap juga babi. Kan? Arak tukar nama apa? Timah. Dia tetap tak ada jadi arak. Tetap juga dia arak. Dia tak ada jadi timah tu tiba-tiba dia jadi air lain dah. Dia tetap arak, tetap hukum haram. Macam tu lah. Tukarlah je nama, bubuhlah baju macam mana sekalipun, tapi kalau benda tu haram, tu tak haram. Jadi nama dia tidak berubah hukum. Dia faham Okay, baik. Itu selesai waktu habis. Dan seterusnya kita lihat lagi. Dan bermula mulut itu berzina ia, dan zina iaitu mengkucup akan yang tiada halal dikucup. Faham tak tu? Mengkucup akan yang tidak halal dikucup, maksudnya apa? Kita pergi bercium dan sebagainya dengan yang bukan daripada hak kita, bukan mahram. Masalahnya ni masalah dalam masyarakat kita. Memanglah dia pemimpin sekalipun, tapi bila dia beza jantina dengan kita diharapkan sentuh dengan dia. Masalahnya berlaku pula, salah. Sudahlah, salah pemimpin lagi. Contoh kita kan, diikut trend barat, cara orang barat, cara orang kafir. Ini hak asasi manusia bang. Ini nampak. Begitulah. Kau perjuangkan hak asasi manusia, hak asasi agama kau nak letak mana? Ini hak asasi agama. Dalam agama Islam kita diharapkan menyentuh yang bukan mahram. Bukan mahram, melainkan kalau darurat. Darurat ni contoh macam doktor merawat pesakit, contoh macam sebut tadi lah, itu antara bentuk darurat. Contoh orang dah jatuh gigi, dah jatuh tenggelam dekat laut, dah lemas dah. Katalah contoh perempuan barat, dia berenang, sudahlah pakaian, faham lah kan? Pakaiannya pun macam dugong berterdampar di tepi laut. Faham kan? Kemudian lemas pula tengah tu. Tak ada orang lain yang pada berenang, kita seorang. Apa kita nak buat? Tadi dia dah jadi hero, tapi jangan berlebih. Macam tu. Dia famanya qurra ghayra baghin wala 'adil. Itu amaran Allah Taala. Fala isma' alaihi. Rukhsah yang Allah Taala bagi, tapi ada amaran, ada syarat. Barang siapa yang memang duduk dalam keadaan darurat, syarat dia ghayra baghin, tidak melampau, wala 'adil, dan juga tidak melebihi batas. Fala isma' alaihi, maka tak dosalah. Maksudnya selagi dalam darurat itu saja. Kan ada CPR, ingat tak? Kan? CPR tu untuk apa? Stand for apa? Kan? Kalau bahasa kami belajar dululah, ni bahasa kampung ni, CPR ni cium peluh raba. Kan bila orang tu dah lemas tu kan, dah payah-payah hidup lagi, tapi dia kelemasan, banyak air masuk dalam dada dia kan, dalam badan dan paru, dalam paru gitu. Apa nak buat? Cium peluh raba. Faham tak tu?
Orang pun faham, orang pun salah faham. Salah faham dia kata apa? Dah sadar pun dia lebihkan lagi. Itu haram. Sekadarnya sahaja kita bagi bantuan pengawasan tu. Kalau ada yang pandai lagi dengan lebih daripada kita, ataupun mungkin sama pandai dengan kita, tapi jantinanya sama, yang lemas tu bini-bini. Ada bini-bini yang boleh buat, bagi dia buat, bukan kita jadi hero. Ini yang dinamakan ghairu baghin wala adil. Dia mesti ada syarat. Walau darurat sekalipun, kalau ada lagi option, bukan kita yang menyelesaikan masalah tu, option tu yang kena selesaikan. Begitu. Mereka memang dah tak ada orang lain, itu tak apalah. Tapi sekadar itu saja, jangan berlebih pula. Okay, faham kan? Jadi mengkucup yang bukan yang tiada halal untuk dikucup. Ini tangan mak sendiri pun tak dikucup. Tahu ke tidak? Barang siapa yang masih ada lagi kedua ibu bapa, maka salam cium peluklah. Ciumlah pipi, peluk, apa masalah? Mak kita, bapa kita. Itu yang sepatutnya kita cium. Cium pipinya, cium dahinya, tak boleh mulut lah. Ada isteri, yang isteri pula ada suami. Kenapa tak nak buat benda tu? Kenapa dengan orang lain senang dia nak buat? Dengan keluarga sendiri tak nak. Dengan anak sendiri tak pernah pun nak dipeluk, tak pernah pun nak disayang, dibelai sebagainya. Kenapa jadi begitu? Itu yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Kadang-kadang kita tengok sedih. Dia salam dengan mak, salam macam tu, macam dia salam dengan geng-geng dia. Main tampar-tampar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu bang. Lepas tu pula nampak macam cium, sebenarnya bukan cium, dia buka dahi. Kalau almarhum bekas Mufti Negeri Sembilan yang ketiga dulu Syekh Murtada, dia biasa dia pakai cincin. Minta ni. Dia cincin itu dia pakai dekat jari manis. Cincin itu biasa batu dia warna pink atau warna hijau atau warna putih. Biasanya lah yang kami pasang. Cincin itu di belakang kanan. Dia jenis dia tak nak orang cium tangan. Syekh Murtada ni tak kisah siapa pun. Bila orang salam dengan dia tak nak orang cium tangan dia. Jadi macam mana dia buat? Bila orang salam, dia nampak je orang tu nak tunduk, dia tarik. Ni jenis orang yang suka cium, letak kat dahi. Ada seorang tu dalam mandi, berdarah dahi dia. Kena cincin tu. Kan cincin tu kan batu dia tu, tepi dia tu kan ada basi dia tu, ada dia punya ni kan, perak ada tu kan yang ikat, yang pegang batu tu macam tu kan. Biasa tajam tu. Tariknya oleh syurga berdarah. Itulah. Biasa lagi cium dahi. Cium tangan pakai dahi. Macam tu. Tariknya syurga berdarah. Syekh dia jenis dia tak ada. Itu kebetulan lah. Nak beringat lah tu. Kena beringat. Jadi salam cium tangan. Cium tangan yang betulnya ni kita guna mulut kita cium. Macam tu. Betul. Ini orang lain kita salam cium, tapi mak bapak kita sendiri kita tak pernah buat. Astagfirullah. Orang lain kita salam sampai pipi laga-laga begitu. Kalau boleh nak melekat sampai 2 jam. Tapi mak bapak sendiri tak pernah dia buat gitu. Astagfirullah. Itu kita kena insaf dan kita kena perbetulkan dalam masyarakat kita. Supaya ada terbitnya kasih sayang kepada yang halal. Yang halal lah tu. Baik. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan akan yang demikian itu oleh farash dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia. Makna mendustakan farash akan apa yang dilihat, apa yang dirasa oleh hati tadi, dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Maksud dia apa? Kat sini, dan hati pun boleh jadi berzina dengan cara macam mana? Dia berkehendak, atas kehendak. Atas kehendak. Kehendak ataupun nafsu lah ni. Nak buat baik, nak buat jahat. Dan farash pula
mana kita punya kemaluan, dia akan membenarkan seperti mana yang dirasa oleh hati tadi. Bila hati itu dah gejolak nafsu, maka dia akan usaha cari benda yang tak bagus. Macam-macam cara dia fikirlah tu untuk cari juga benda yang haram. Astagfirullahalazim. Padahal yang halal ada. Padahal yang halal ada. Jadi jangan kita begitu. Ya. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ada pada hadis ini dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina farash itu dua mata. Ini isyarat. Dalam hadis ni tadi Syekh nak bagi kita faham bahawa hadis ni menunjukkan kenapa berlakunya zina pada farash. Orang berzina dan sebagainya tu kan, punca asalnya pintu pertama dia ialah mata. Itu pintu dia yang pertama. Pintu pertamanya ialah mata. Sebab tu dalam hadis disebut awal-awal tadi dah. Itu adanya mata. Baik. Dan hendaklah menilik engkau akan segala anggota engkau. Maknanya Syekh nak suruh pada kita, ingatkan kepada kita ni supaya jaga seluruh anggota kita tadi. Dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maksudnya kita kena lihat anggota kita ni untuk buat perkara yang mana sepatutnya, yang mana yang tak sepatutnya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Anggota kita ni, terutama hati juga, Allah Ta'ala ciptakan ada baik, ada buruk. Ada benda baik, ada benda buruk. Dia ciptakan juga zina, dia ciptakan juga kahwin. Betul tidak? Diciptakan yang haram, perempuan yang haram untuk dilakukan persetubuhan sebagainya, dan diciptakan juga isteri. Kalau kata perempuan, suamilah, baliklah tu. Sebaliknya lah, kiyahlah tu. Baik. Maka benda tu ada. Cuma sekarang ni kita kena jaga anggota. Nak pergi ke mana? Anggota dia nak pergi ke mana? Pergi yang ke haram ke pergi yang halal tu tadi? Kalau kata benda tu sampai tahap kita diuji, ialah dalam kehidupan kita ni, amal kita pun sendiri semua diuji. Betul tidak? Diuji dengan pelbagai bentuk ujian. Sampai satu tahap orang nak menjatuhkan kita, diujinya dengan perempuan. Apakah bagai? Akhirnya kalau kata bila kita dapat ujian yang besar begitu, sepatutnya kita kena usaha lebih kuat lagi untuk nak hadapi ujian. Dengan usaha pelihara yang bersangatan, Syekh kata. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Maka sebenarnya setiap anggota kita ni dinanti-nantikan untuk dapat apa? Untuk nikmat dalam syurga. Kaki kita akan guna nanti untuk nak berjalan di dalam syurga, berjalan di dalam kebun syurga dan juga mahligai-mahligai yang ada di dalam syurga. Jadi bila nak dapat yang itu, maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kubur syurga dan mahligainya. Maka kita kena jaga kaki itu betul-betul. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minuman-minumannya. Tangan kita nanti kan kita gunakan untuk nak ambil buah-buahan dalam syurga, dan juga mencapai minuman-minuman yang ada dalam syurga. Minuman yang ada dalam syurga ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada 3 sungai yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam syurga.
Dua daripadanya kita dah rasa pun atas muka bumi. Tapi di syurga tu lebih nikmat lagi lah. Tapi dua tu memang kita dah rasa dah atas muka bumi. Satu tu memang kita tak boleh pun atas muka bumi. Tapi di akhirat nanti boleh. Apa dia 3 sungai ni? Sungai susu, sungai madu, sungai arak. Sungai susu, sungai madu, sungai arak. Itu 3 jenis sungai yang mengalir di dalam syurga. Dalam peristiwa Nabi cerita nikmat syurga ni, dia ada mengalirnya 3 jenis sungai tu. Di Tambing tu di punya apa ni, tepi sungai tu kan, penuh diciptakan tempat untuk minum. Tempat untuk minum tu di atas tu adanya cawan diperbuat daripada emas dan juga perak yang berbentuk piala-piala tu. Besar, begitu. Nabi cerita nikmat dia ni boleh kita buka dalam hadis Isra Mi'raj pun ada cerita. Nabi ceritakan nikmat syurga tu bagaimana. Yang Nabi nampak gambaran syurga tu. Jadi ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, bagaimana pula kami tahu susu, kami tahu madu, tapi bagaimana pula dengan arak? Arak yang dalam syurga, arak yang tidak memabukkan. Dan kita kena ingat, dunia ni tempat ujian, syurga tu tempat balasan. Di sana tak terpakai dah hukum dunia ni. Faham tak? Kalau di atas muka bumi, perhubungan suami isteri mesti dengan akad yang sah, betul ke tidak? Di syurga nanti dengan bidadari tak perlu pun akad nikah. Faham tak tu? Sebabnya apa? Sebab di syurga dia bukan tempat untuk undang-undang. Dia bukan tempat untuk hukum hakam. Tetapi di sana ialah tempat balasan. Syurga tu tempat balasan baik, dan neraka tu tempat balasan yang buruk. Azab lah. Begitu. Jadi di sana bukannya negeri untuk berundang-undang. Berundang-undang ialah ni di muka bumi. Jadi nak dapat nikmat yang di sana kena ikut undang-undang yang ada atas muka bumi ni. Tapi atas muka bumi ni jangan kita minum arak pula. Atas alasan syurga ada sungai arak, sudah. Ada je faham sesat tu di Malaysia ni. Dia menghalalkan arak tu kerana apa? Kerana dalam syurga ada arak. Dicerita dalam hadis Nabi, cerita dalam Quran. Minum sungai daripada arak. Jangan. Itu cerita nikmat syurga. Di syurga di sana nanti, bukannya di atas muka bumi ni. Di atas muka bumi ni ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Maka kita kena ikut undang-undang di atas muka bumi ni. Siapa yang bawa datang undang-undang tu tadi? Yang menetapkan tu Allah Ta'ala, tapi yang menyampaikan kepada kita Nabi. Betul, Allah Ta'ala utuskan Rasul, utuskan Nabi untuk nak menyampaikan syariat tu, undang-undang tu. Dan diwarisilah perkara tu zaman ke zaman, sampailah zaman kita sekarang oleh para ulama. Faham Kemudian kita tengok lagi. Seperti itulah segala anggota yang lainnya, maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Mata ni Allah Ta'ala gunakan nikmat dalam syurga nanti apa? Sebesar-besar nikmat, iaitu melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala. Dalil dia ada dalam Quran, wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Muka orang ahli syurga ni di akhirat nanti dia bercahaya-cahaya. Mana dia gemilang, comel lah, cantik, berseri-seri. Bahasa kita panggil berseri-seri. Nazirah, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Dan mereka ni akan memandang kepada Tuhan mereka, mana akan melihat Allah Ta'ala. Itulah nikmat mata di hari akhirat nanti yang paling nikmat sekali. Yang paling nikmat sekali. Yang hanya dapat ni hanyalah ahli syurga. Ahli neraka tak boleh nampak. Tetapi melihat Allah Ta'ala di syurga nanti bukan seperti mana kita melihat di atas muka bumi ni. Syekh sebut ke situ, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Maksudnya apa? Dia tidak ada jarak, dia tidak perlu pada cahaya. Mana tak?
Dia tidak perlu kepada ada mata, ada pantulan, macam-macam. Dia tak perlu pada benda tu. Dia tak perlu. Semua tu tak perlu. Allah Ta'ala akan bagi tengok bagaimana. Wallahu Ta'ala alam. Tapi dalam hadis Nabi bagi tahu kita akan melihat Allah Ta'ala di akhirat ni seolah-olah. Maknanya jelasnya kita melihat tu seolah-olah kita lihat bulan purnama waktu malam. Jelas tak kita nampak bulan purnama tu? Jelas. Kenapa dia buat perumpamaan? Nabi kata jelasnya kita melihat Allah Ta'ala di akhirat tu seperti mana melihat bulan purnama, bukan melihat matahari. Matahari kan lagi jelas. Kilau. Siapa yang boleh tengok matahari? Tanpa pakai itu kan, karbon tu. Boleh tak? Ataupun sunglass kan? Boleh tak kita tengok direct matahari tu? Tak boleh. Kita tidak sakit mata kita. Beza dengan bulan. Bulan kita boleh pandang jelas dan tidak menyilaukan mata kita, tak menyakitkan mata. Sebab tu Nabi buat perumpamaan di situ jelasnya kita melihat Allah Ta'ala di hari akhirat seperti mana kita melihat bulan purnama. Bukannya maksudnya kita lihat Allah Ta'ala tu macam bulan. Tu hadis tu kena dibaca dan tafsir dengan betul. Ni puak-puak yang pakai zahir hadis ni masalah kan. Tadi di Sungai Berdaun bumi syarah dah. Dia pakai zahir, dia terjemah direct translation. Ini masalah sebab tu kena dengan guru. Belajar atau baca hadis sebagai kitab tu kena dengan guru. Dia tak boleh sendiri. Bila sendiri, siaplah, adalah syahwat dia akan berlaku. Itu yang jadi sesat tu. Nabi cakap lah, lihat Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala macam bulan. Sudah. Nak bingung lagi dia kata apa? Allah Ta'ala di bulan. Sudah. Sekejap kata kat langit, kejap kat bulan, kejap dekat Arash, kejap dekat mana-mana. Kat mana sebenarnya? Kan? Itu puak-puak dipanggil tidak. Tauhid dia tidak putus sudah, dia tidak sampai tahap yakin betul. Kita di Sunnah Wal Jamaah mudah je. Tetap satu jawapan yang sama. Apa dia? Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Habis, full stop. Nak bahas lagi? Tak nak bahas lagi dah. Nak bahas apa lagi? Tahu tidak? Allah Ta'ala tak bertempat. Ada habis. Tutup lah. Kalau dia nak bahas lagi, maksud dia apa? Dia masih lagi fikir bahawa Allah Ta'ala tu macam makhluk. Sebab tu dia tanya macam tu. Itu yang dia buat analogi. Setiap yang wujud itu mesti bertempat. Mustahil kita boleh terima Allah Ta'ala tu tak bertempat. Itu bingung dah tu. Yang cakap tu bukannya ustaz-ustazah sekolah, tuan. Yang cakap tu doktor profesor. Banyak cerita lah. Tuan boleh tengok dalam video dia tu. Sesat lah. Kok lah dia tengok live kita ni. Siap lah aku buat ni. Tak apa. Kita bukan takut pun. Takut kan? Siap ya. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Sebesar-besar nikmat, tak kisahlah nikmat dunia ke, nikmat akhirat ke, nikmat yang paling besar sekali kalau orang tanya pada kita lah, apa nikmat yang paling besar? Nikmat paling besar sekali ialah melihat Allah. Itu nikmat yang paling besar. Tapi nak dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti, kita kena buangkan penglihatan nikmat kepada keduniaan dan juga apa sahaja yang ada dalam bumi. Di akhirat nanti dapatlah kita melihat Allah Ta'ala. Itu maknanya kena jaga mata kita betul-betul lah. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Maknanya dia sebesar-besar pelihara betul-betul, sesungguh-sungguhnya. Sehingga-hingga dia maknanya sungguh-sungguh betul. Kena jaga mata tu sungguh-sungguh betul-betul. Dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Mata kita kena jaga kemuliaan dia betul-betul. Dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Wallahu ta'ala a'lam.
Dan kena jaga mata kita ni betul-betul daripada memandang perkara yang haram. Jaga kemuliaan mata. Baik. Selesai tajuk bab mata. Kita ada lagi 6 anggota. Oh satu. InsyaAllah. Oh satu kan. Oh satu anggota mata. Ada 6 lagi. Telinga sebagainya sampai akhir tu sekali kaki tu. Tangan kaki insya-Allah. Baik, ada berapa soalan? Kali punya banyak tak? Sejam sudah kan? Ya. Adakah Nabi Muhammad itu melihat Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj tu? Baik. Dalam persoalan, bila kita nak jawab persoalan, adakah Nabi melihat Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj? Jawapannya, ulama jawab ada dua. Ada dua jawapan. Satu jawapan mengatakan bahawa Nabi tidak melihat Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj tu. Tetapi tafsiran ayat Al-Quran, ma kazabal fuadu ma ra'a, tidaklah menipu hati itu dengan apa yang dilihat oleh mata. Yang dilihat sebenarnya itu ialah Jibril. Ini riwayat yang paling sahih daripada Sayyidina Aisyah. Maksud dia dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tak melihat Allah. Kerana yang Nabi lihat sebenarnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu iaitu Jibril dalam rupa dia yang asal, yang ada 400 sayap. Nabi beritahu tu. Satu sayapnya saja boleh tutup setengah muka bumi. Satu sayap, 400 sayap. Jadi Jibril ni malaikat yang paling besar sekali. Jadi Nabi melihat Jibril dalam bentuk tubuh badan dia yang asal pada malam Isra Mi'raj tu. Itu tafsiran ayat surah An-Najm tu. Ma kazabal fuadu ma ra'a, tidaklah menipu hati dengan apa yang dilihat oleh mata. Itu tentang Jibril yang asal. Sebab itu riwayat ada riwayat dia, riwayat Bukhari Muslim lagi. Baik. Sebahagian ulama kata ada Nabi melihat, tetapi lihatnya Nabi kepada Allah Ta'ala itu bukanlah menggunakan mata ni, bukan menggunakan mata kepala. Kerana melihat Allah Ta'ala menggunakan mata kepala ni mustahil ketika kita di muka bumi ni, ataupun ketika hayat kita di dunia. Hanya saja kita dapat melihat Allah Ta'ala menggunakan mata kepala ni di akhirat, di syurga nanti. Habis Nabi melihat tu menggunakan apa? Bifuadihi, dengan basirah, dengan mata hati. Ini pun ada juga dia punya riwayat hadis dia. Dia riwayat oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas pada tafsiran ayat yang sama, maka zabal fuadu ma ra'a. Jadi jawapan dia bila orang tanya kepada kita, Nabi lihat Allah ke pada malam Isra Mi'raj tu? Kalau kita pilih kepada pendapat yang kedua, melihat tapi lihat guna mata hati, kita kena tambah begitu. Tapi jawapan yang selamat dia ialah Nabi tidak melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj tersebut. Kerana melihat Allah Ta'ala ni hanyalah nikmat di dalam syurga. Sedangkan ketika Nabi Isra Mi'raj tu belum berlaku lagi kiamat. Betul? Cuma Nabi diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala untuk pergi naik ke tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi itu bukan Allah di situ ya. Itu kita nak kena faham pula. Yang Nabi pergi Sidratul Muntaha, atas lagi daripada tu. Sebagai ulama sebutkan nama tempat tu Mustawa. Sebabnya Sidratul Muntaha tu pucuk atas lah, paling atas. Ibarat kalau kata pokok, pucuk yang paling atas tu, atas. Tapi atas daripada tu ada lagi tempat yang lagi tinggi. Tempat yang lagi tinggi daripada Sidratul Muntaha tu Jibril pun tak boleh masuk. Jibril bila sampai teman Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj tu daripada Mekah sampai Sidratul Muntaha je, Jibril tak boleh limpas naik atas lagi daripada tu. Yang peristiwa tu kan, yang Jibril suruh, Jibril pergi ni kan, syarat pada Nabi suruh Nabi naik atas lagi tempat tu. Lepas tu Nabi ajak Jibril, Jibril beritahu bahawa aku tak boleh limpas tempat ni. Tu atas lagi daripada Sidratul Muntaha tu. Sebagai ulama dia menamakan tempat tu Mustawa. Baik, adakah Allah Ta'ala di situ? Bukan. Tetap Allah Ta'ala bukan di situ.
Habis Nabi berbicara sebagai itu, Nabi yang di situ. Allah Ta'ala kita tak tahu, dan memang dia tidak bertempat. Kalau kita kata dia bertempat, kalau kita kata Allah Ta'ala bertempat, jadi kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu mustahil. Mustahil. Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Habis Nabi naik ke langit tu, Nabi yang bertempat di situ. Kenapa Nabi dinaikkan tempat yang paling tinggi begitu? Menunjukkan ketinggian martabat Nabi. Keistimewaan Nabi kita baginda Nabi SAW sangat tinggi, melebihi sekalian makhluk yang ada. Semua duduk bawah tapak kaki Nabi. Wallahu ta'ala alam. Boleh Jadi maknanya malaikat boleh melihat. Malaikat kita boleh melihat malaikat. Malaikat Allah telah melihat Allah. Pun tak boleh juga. Nabi Adam pun juga Nabi Adam, kan dia di syurga. Nabi Adam di dalam syurga. Allah kata jangan makan buah ni, jadi macam mana dia bicara? Pada nampak tak? Pada kita punya fikiran logik. Bila Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Adam ketika Nabi Adam di syurga, jangan makan buah sekian-sekian. Kita pun faham bahawa Nabi Adam melihat Allah Ta'ala. Jadi jawapan para ulama itu yang disebut tadi, jawapan yang boleh selamat dia, kita tidak akan dapat melihat Allah Ta'ala melainkan kita masuk ke dalam syurga setelah berlakunya hari kiamat nanti. Dipaham ya? Ada pun yang Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam di dalam syurga, Allah Ta'ala alam lah bagaimana cara dia, kita pun tak tahu. Tetapi yang difirmankan, diberitahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Adam dengan mendekati buah tersebut. Allah Ta'ala alam. Di benda-benda lain tu kan saya pun tak tahu macam mana. Sebab saya tak duduk pada ketika Nabi Adam cakap dengan Allah Ta'ala tu. Saya tak tahu. Cuma disampaikan kepada kita daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran. Sebab ada benda-benda ghaib ni, jangan kita sangkakan benda ghaib tu seperti mana boleh kita khayal dalam khayalan kita. Dia masalah kan nanti. Dia akan jadi masalah. Kita akan jadi terlampau lebih obses untuk nak membayangkan benda yang tak sepatutnya kita bayangkan. Begitu. Boleh jelaskan? Baik. Yang kedua, bidadari ada dalam Al-Quran. Bidadaranya mana? Bidadari ada. Bidadaranya siapa? Bidadaranya ialah laki-laki ni lah. Sebab Nabi janji memang setiap orang laki-laki yang masuk ke dalam syurga dijanjikan dengan bidadari. Betul ke tidak? betul. Tapi pernah baca tak hadis ketua bidadari? Ketua bidadari itu siapa? Isteri kita datang muka bumi ni. Sebab tu masuk ke dalam syurga tu nanti akan jadi bersama. Sebab tu kita kena ingat, perkahwinan kita atas muka bumi ni bawa sampai ke syurga, bukan sampai jangan lahat mati je. Ketua bidadari dah tak kita baca. Kita tak nak ajar dia kan. Ketua bidadari di syurga nanti ialah isteri kita datang muka bumi ni. Sebab tu sama-sama lah kita bawa. Jangan nak pergi sorang-sorang. Jangan pergi sorang-sorang. Faham ya? Nampak kan? Gitu. Tapi bukanlah persoalan kita cerita pasal bidadari-bidadara itu sepatutnya. Sepatutnya kita kena tanya, layak tak aku masuk ke dalam syurga? Itu soalan yang paling patut kita fikirkan dulu. Nikmat tu memang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dalam hadis pun Nabi cerita. Tujuan tu untuk apa? Untuk motivate, targhib bahasa Arab dah. Untuk nak motivasi diri kita supaya kita rajin, kita betul-betul sungguh untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kita pula bagi pihak diri kita sepatutnya bukan berfikirkan tentang nikmat tu dulu. Kita fikirkan, adakah aku layak masuk ke tempat tu? Sebab kalau aku layak masuk ke tempat tu, maknanya syurga tu, confirm nikmat syurga tu dapat. Sebab kita dah masuk ke tempat tu. Tahu kita dah, contoh kita buat perumpamaan. Sekarang ni kita ni kan orang tak ada pangkat, tak ada apa, layak tak kita masuk istana negara? Layak tak? Belum, betul ke tidak? Tapi bila ada keperluan dapat pangkat dan sebagainya, contohlah kan, dapat tak kita masuk ke sana? Dapatlah, kita dipanggil masuk ke sana, betul ke tidak? Okey, kita dipanggil masuk ke sana.
Macam mana boleh dapat masuk ke istana negara terima pangkat? Kerana usaha dan sumbangan yang kita berikan kepada masyarakat. Mesti ada usaha juga. Sebab tu layak pergi ke sana. Tahu tak dia pernah terima ni kan kurniaan. Kurniaan pangkat dan darjat yang terkesah. Selepas daripada tu ada tak majlis? Majlis makan. Ada kan? Ada majlis santapan. Maksudnya nikmat yang ada, walaupun bukanlah seluruh nikmat, bukan dia suruh tinggal dalam tu. Itu pun kita rasa nikmat sudah dipanggil oleh agung, tuanku agung ataupun tuanku sultan mana-mana ataupun QIT kan contoh kan, pergi ke istana negeri atau istana negara tu, terima darjat, terima pangkat atas usaha sumbangan yang kita bagi kepada masyarakat, maka kita dikurniakan dengan darjat dan sebagainya. Habis daripada tu ada majlis dewan makan, tapi bukan kita tinggal di situ. Itu pun kita rasa nikmat sudah. Ini kan pula kalau di syurga. Bukan sekadar kita dapat nikmat-nikmat tu saja sementara, betul kena keluar balik. Tidak. Tapi di dalam syurga tu tempat tinggal seterus selama-lamanya. Lagi bagus di syurga sana. Jadi sebab tu kita kena tanya pada diri kita, layak tak aku masuk ke tempat tu? Itu yang sepatutnya kita kena selalu fikir-fikirkan. Allah Ta'ala. Ustaz, ya. Yang Ustaz nyatakan tadi yang Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha, Jibril tidak dapat naik bas. Adakah dia juga menunjukkan bahawa kemuliaan manusia itu dicipta? Ya, betul. Itu salah satu bukti menunjukkan bahawa manusia itu mulia. Sebab tu sampai satu tahap Nabi sampai ke tempat tu, tapi Jibril tak boleh limpas. Itu menunjukkan kemuliaan manusia itu sendiri. Sebab tu jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Mana lebih mulia lagi manusia dengan malaikat. Betul ke tidak? Apa bukti kata kita lebih mulia daripada malaikat? Malaikat ada jantina tak? Tak ada. Jadi malaikat tak ada ujian jantina. Kita ada ujian dengan jantina kita ni. Laki ada ujian laki-laki, bini-bini ada ujian. Malaikat ada diberikan akal tak? Tak ada. Kita ada diberikan akal. Jadi kita diuji dengan akal. Malaikat ada diberikan nafsu tak? Tak ada. Tapi kita ada, betul ke tidak? Jadi kita diuji dengan nafsu. Betul ke tidak? Nafsu di mana kehendak-kehendak nak melakukan sesuatu, itu panggil nafsu. Jadi kita diuji. Bila diuji, kita lepas ujian, naik tak darjah? Naik tak pointer? Kalau kata kita universiti sekali lah, naik tak pointer? Naik lah, takkan sama je kan? Mesti naik pointer, naik lah sampai anugerah dekan setiap sem contoh kan. Bila last sekali nanti dapat anugerah Chancellor contoh kan. Bayangkan tu, tinggi tu. Untuk anugerah Chancellor paling tinggi kan, betul ke tidak? Anda tak tahu di universiti Malaysia macam mana sebab tak belajar di Indonesia. Nak jadi luar. Mana anugerah dekan tu sekadar semesta tu saja kan. Tapi kalau anugerah Chancellor ataupun anugerah Naib Chancellor tu tinggi betul ke tidak? Anugerah paling cemerlang lah dalam satu universiti. Betul ke tidak? Itu tinggi. Jadi manusia ni dia ada ujian. Malaikat adakah diuji begitu? Tidak. Malaikat ni Allah Ta'ala suruh A lah dia buat, B lah. Contoh. Kita ambil contoh. Ni jelas aku. Bila Nabi dibawa oleh malaikat Jibril naik setiap langit. Setiap langit ni dia ada pintu, dia ada penjaga, dia ada guard dia. Betul ke tidak? Kan dalam peristiwa tu Nabi dan Jibril ditanya oleh malaikat setiap langit tu, setiap lapis tu. Man anta, siapa engkau? Aku Jibril. Wa man ma'ak, siapa bersama dengan kau? Ni Muhammad. Adakah dia diutuskan untuk jumpa dengan Allah Ta'ala? Ya, Jibril jawab. Setiap langit. Padahal kalau kita nak ikut betul, Nabi kan kabel direct ya. Terus je lah. Buat pun nak ada pemeriksaan custom, pemeriksaan immigration dulu, betul ke tidak? Betul ke tidak? Bagi tahu sekali bagi tahu je dekat langit utama tu sampai langit ke-7 lah sampaikan sepatutnya, betul ke tidak? Tak payahlah Nabi setiap border tu kena bagi checkpoint dulu. Tapi masalahnya ini membuktikan bahawa apa? Malaikat tu memang Allah Ta'ala tugaskan dia. Setiap nak lipas satu-satu langit ni, siapa pun nak lipas kau mesti check dulu. Malaikat patuh, baik Allah. Dia tanya, setiap nak lipas dia tanya dulu.
Checklist dulu. Oh, ada dalam list, okey boleh naik. Tak ada dalam list, turun balik. Itu membuktikan bahawa mereka tidak diuji dengan nafsu, tidak diuji dengan akal, tidak diuji dengan jantina. Tapi kita ni makhluk yang nama manusia ni diuji dengan benda itu menunjukkan kehebatan dan kemuliaannya manusia yang namanya yang makhluk yang namanya manusia. Wallahu taala. Silah banyaklah kalau kita nak buat bukti pun sangat banyak. Boleh sama sekadar tu saja dulu. Ya, insya-Allah. Nanti dah masing-masing kan. Pun letih juga ni kakak banyak ni. Daripada subuh tadi. Terus. Baik, insya-Allah ada rezeki kita sambung lagi perkataan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih lana wa qarabatina fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.